40 minit ke? Tak payah lama lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita telah pun selesai melaksanakan salat sunat tarawih dan witir. Alhamdulillah, malam ini masih lagi mendapat sambutan yang hangat, memandangkan tinggal 23 hari lagi nak raya. Raya sebut tu kan saja ada potong mood dan sebut raya tu potong mood. Syukur alhamdulillah. Dan pada malam ini kita akan kongsikan tentang matlamat kehidupan kita kan? 3 perkara yang manusia nak kerja dalam hidup ni kan? Nombor 1 adalah kerja hidayah, mengejar hidayah supaya dapat beza mana yang baik dan mana yang buruk kan? Itu sebab ada orang dia kalau dia tak sembahyang tarawih, dia tak sembahyang witir, dia tak sembahyang sunat, dia tak sembahyang wajib, dia tak ada rasa apa-apa sebab hidayah belum meresapi pada diri dia. Yang kedua, manusia ingin mengejar maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah SWT, menyedari, menginsafi yang dirinya itu berdosa kan? Melainkan kalau ada di kalangan kita ni yang rasa yakin sangat, alhamdulillah setakat ini belum ada dosa lagi untuk tahun 2019 ni. Saya dah tengok dah kira dah memang tak ada. Contohlah kan, confident. Dan begitu juga yang ketiga, kita nak mengejar rahmat daripada Allah. Nak mengejar rahmat daripada Allah tak ada cara lain, iaitu dengan cara beribadah banyak-banyak. Beribadah banyak-banyak ni pun Allah Ta'ala tak adalah Allah Ta'ala hadap sangat apa yang kita buat ni. Kita beribadah ni Allah Ta'ala tak kisah kau nak semayang ke tak semayang, tapi kalau kita semayang ikhlas kerana Allah, maka ganjaran oleh Allah mudah-mudahan dapat rahmat. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat nak merasa masuk dalam syurga Allah. Itu sebab seorang abid itu dia beribadah selama 500 tahun. Kemudian selepas 500 tahun kan, selesai mati dia, Allah Ta'ala beritahu dia, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah beritahu dia. Dia jawab, ya Allah, aku tak nak rahmat kau tu. Dia kata, aku nak kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun tu. Wah, belagak lah. Kemudian Allah Ta'ala cungkil sebelah mata dia. Kemudian dia tanya, kenapa ya Allah? Sesungguhnya nikmat sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat nak tebus nikmat sebelah mata aku bagi kat kau. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi rahmat ke orang yang dia nak. Tapi syaratlah kita ikhlaskanlah ibadah kita. Ibadah dalam Islam ini bererti pengabdian, bakti kita kepada Allah kerana didorong oleh akidah tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki sesuatu pemberian apapun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kukuh. Tu cakap tadi tu. Kita ibadah ke, kita buat ke dengan harapan tu tadi imam doa, mudah-mudahan ya Allah terimalah ibadah kita. Berulang kali imam minta bagi pihak kita kan. Itu sebab orang tak pergi masjid, jangan belagak dengan orang yang pergi masjid. Imam dengan makmum yang datang ni doa untuk semua orang, termasuk orang yang tak datang. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah kau rahmatilah kehidupan aku dan makmum yang hadir sahaja ya Allah. Dah tak ada. Semua muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum
ummul amwat, semua orang dapat. Berkat tu sebabnya ada masjid, ada surau dekat taman-taman, dekat kawasan perumahan tuan-tuan, rahmat besar dah tu kan. Jadi ibadah ini menurut pemahaman kita adalah satu pengabdian kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ibadah ini ada yang umum dan ada yang khusus. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Benda-benda baik yang kita buat diizinkan oleh Allah dan niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Contohnya AJK Masjid buat pengumuman ada gotong royong perdana. Kita pun datang. Tu diizinkan oleh Allah, datang. Jangan risau, yang datang muka yang sama. Kan? Jadi yang datang tu pula niat kerana Allah. Dapatlah pahala ibadah tadi. Tapi kalau dia datang sebab nak selfie, nak membuktikan dia gotong royong, dia dapatlah selfie itu tadi. Dan dia dapatlah like berapa banyak yang dia nak. Macam tu kan. Ada orang tu dia berlumus tungkus. Ada orang yang berlumus tungkus tu makna lagi teruk daripada orang yang rajin. Ada juga orang yang beroyong gotong. Bukan bergotong royong tu, beroyong gotong ni dia lebih handal daripada orang yang bergotong royong. Ambil gambar yang banyak, kojo tak boleh. Ambil gambar makanan, ambil gambar orang ambil kojo, ambil gambar ni. Setiap malam dia update gambar di buku puasa makan apa. Macam lah orang nak tengok mana makanan dia tu. Ya, lepas tu nak tengok ramai tak like tak kan. Yalah. Kemudian yang khusus adalah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian, tingkatan dan cara-caranya yang tertentu. Maka dengan pemahaman itu, maka fahamlah kita bahawa ibadah ini mencakupi segala yang sangat luas, termasuklah solat, puasa, zakat, haji, bercakap benar, menunaikan amanah, berbuat baik pada orang tua, bersilaturahim, menepati janji, mencintai sesama muslim, berjuang melawan kekufuran dan kemunafikan, lemah lembut terhadap jiran tetangga, anak yatim dan sebagainya. Kan? Jadi ibadah ni juga sebagai lambang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan persoalannya bagaimanakah kita nak mencapai kesempurnaan ibadah. Kan? Nak mencapai kesempurnaan ibadah ini ada 4 perkara tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Apakah dia? Yang pertama, nak mencapai kesempurnaan ibadah mesti dah dilaksanakan dengan ilmu, pengetahuan dan pengertian. Allah melarang sama sekali kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh ilmu, melarang melaksanakan sesuatu yang belum dimengerti. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, dan janganlah kamu ikuti kerjakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Kan dalam kuliah yang baru-baru ni saya sebut, kita contohnya mengaji Al-Quran. Tak salah kalau kita tak pandai ngaji, tapi kalau tiap-tiap tahun tak pandai, memang salah kita. Saya tadarus saya tak pandai, saya tak tadarus saya pandai tak pandai. Kan? Yang seorang tu pula akak tak dapat ngaji dah, akak ngaji mengangkat. Orang lain elok bersela, kau mengangkat kenapa? Kan? Lepas tu bila grup-grup tu datang kan, dah duduk grup, nampaklah seorang yang tak pandai tu, dia kenal dah orang yang tak pandai ngaji ni. Bila dia datang, alah dia masuk grup kita lah pula hari ni, lambek lah habis ni. Nampak? Mula tahun pertama tu memang dia berdosa dah, tapi tiap-tiap tahun macam tu pergilah belajar kan, pergi belajar. Tengok kitab Pendekar Bujang Lapuk oleh Ustaz Piramli. Ustazah Rusyatimah mengajar. Kan salah seorang murid tu kata jin mata toncet kan. Nah, kita galak tengok filem tu masa tu, galak kita tengok, tetapi rupa-rupa ni hari ni tak heran orang tua-tua belajar. Kan? Belajarlah tuan-tuan. Nak malu apa? Yang patut malu orang yang tak nak belajar. Dah lah tak tahu, tak nak lah belajar. Ingat tak kisah yang seorang DO tu? Seorang DO tu dia happy dia dapat naik pangkat, dia panggil ada satu orang kampung ni ikut dia. Jom ikut. Pergi makan hotel. Saya tak biasa makan ke hotel ni. Tak apa, kau ikut dia. Apa kau makan, kau makan lah. Sampai ke hotel kan, sampai ke hotel, buffet Ramadan. Lebih kurang buffet Ramadan lah, tapi dia ajak makan. Orang tu ambil nasi, dia pun ambil nasi.
Dia ambil lauk, dia pun ambil lauk. Dia ambil ikan, dia ambil ikan. Dia letak balik ikan, dia letak balik ikan. Memang dia ikut lah. Dia letak sosis, dia letak sosis. Apa dia ambil, lepas tu ambil. Dia ambil air, ambil air. Lepas tu dia makan. Dia makan, dia pun makan. Dia ikut betul lah. Dah makan habis. Dia pun panggil waiter tu. Dia panggil. Dia pun panggil. So, 2 orang datang. 2 orang datang. Bila 2-2 datang, yang seorang tu bisik. Dia kata tolong ambil pencungkil gigi tu. Cukir gigi. Yang seorang tu pula tolong ambil apa yang dia ambil kata. Kawan tu bagilah mencukir gigi. Yang kan cukir gigi kan biasanya orang tutup macam ni, tak tunjuk. Dia pun sama lah dia. Habis itu dia orang balik. Dia tanya, macam mana? Okey tak? Sedap tak makan hotel? Sedap. Tapi yang last tu keras sikit kata. Ditolan ni pencukir gigi tu. Sebab dia tak ada ilmu. Macam itulah perangai kan. Orang tak ada ilmu, macam itulah.